Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 4, pembiakan, subtopik 44, persenyawaan dan kehamilan. Jom kita lihat apa yang kita akan belajar dalam video ini. Okay, ada 3 objektif pembelajaran. Yang pertama, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Kedua, mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan cari pusat. Dan yang terakhir, memeriahkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran. Okay. So, dalam proses persenyawaan, mesti ada ovum dan juga sperma. Sperma itu datang daripada badan lelaki, dia akan bercantum dengan ovum daripada badan perempuan, sehinggalah lahirnya seorang bayi. Okay. Sebelum kita lihat proses persenyawaan, mari kita ingat kembali bahagian-bahagian dalam sistem pembiakan perempuan. Ada 5 bahagian penting. Okay, lihat pada raja ini. So, yang pertama merupakan faraj, masuk dalam sikit. Yang kedua ialah cervix. Okay. Yang ketiga ialah ovary, dan 4 ialah tube fallopian, dan yang terakhir, yang kelima ialah uterus. Okey, so kita akan lihat apakah yang berlaku dalam sistem pembiakan perempuan semasa persenyawaan berlaku. Okey, so ketika persetubuhan, sperma berenang memasuki faraj. Okey, sperma akan berenang masuk, dan ada banyak sperma akan masuk sehinggalah dia akan berenang sampai ke tube fallopian. Okey. Jika proses ini berlaku ketika fasa subuh, okay, ketika fasa subuh untuk kita haid itu, maka ovary akan bebaskan ovum. Okay, so lihat di sini, jika ovum hadir tube fallopian, persenyawaan mungkin berlaku. Okay, so persenyawaan akan berlaku jika ovum bertemu dengan sperma, iaitu nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tube fallopian dan membentuk zigot. Okay. Jadi, selepas persenyawaan, apa yang berlaku? Sekarang zigot dah terbentuk tau. Jadi, selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi satu berbola sel, iaitu embrio. Okay, kita panggil embrio. Embrio ni akan bergerak di sepanjang dari tube fallopian terus sampai ke uterus. Dan seterusnya, embrio ini akan menempel di dinding uterus. Dan embrio akan membesar di dalam uterus. Maka proses kehamilan telah berlaku, iaitu zigot terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. So, selepas persenyawaan, anda perlu ingat terbentuknya zigot. Zigot membahagi membentuk embrio. Embrio akan membesar di dalam uterus sebagai fetus. Dan fetus akan dilahirkan sebagai bayi. So, proses keseluruhan ini berlaku selama 38 minggu hingga 40 minggu, iaitu tempoh kehamilan. Okay, sekarang kita akan lihat perubahan fetus dalam kandungan uterus selama 40 minggu ni. Okay, untuk minggu pertama hingga 4, apa yang berlaku? Okay, tangan dan kaki mula terbentuk. Inilah rupa dia, dan pada masa itu embrio mempunyai ekor yang kecil. Okay, selepas minggu 1 hingga 4, embrio terus membesar dalam minggu 7 hingga 9. Okay. So, pada minggu 7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Okay. So, seterusnya dia akan membesar lagi sehinggalah minggu 10 hingga 19. Dan pada masa ini, embrio akan kelihatan seperti bayi. Okay. Maka dia tidak lagi dipanggil embrio. Embrio kini dipanggil fetus. Fetus. Okay. Seterusnya, fetus akan terus membesar. Okay. Pada minggu 20 hingga 37, kita lihat apa yang berlaku. Dia semakin besar. So, semua organ dalaman tu akan mula terbentuk. Jadi, fetus akan semakin kelihatan menyerupai seorang bayi. Okay. So, fetus teruslah membesar sehinggalah mencapai minggu ke-38 ataupun 40. Jadi, pada minggu 38 hingga 40, fetus telah terbentuk dengan lengkap. Selepas terbentuk lengkap, badan fetus akan berputar. Dia akan berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Okey, dia telah standby, telah bersedia untuk dilahirkan ke dunia ini.
Jadi pada masa itu, dinding berotot uterus akan mengecut. Dia akan mengecut dengan kuat. Pada masa yang sama, emion akan pecah dan bendalia emion dibebaskan. Okay. So, maka fetus akan ditolak keluar dari uterus melalui faraj. Maka lahirlah seorang bayi ke dunia ini. Okay. Tadi cikgu akan cerita tentang plasenta dan juga tali pusat. Okay. Maka sekarang kita akan lihat kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Ini adalah kedudukan seorang fetus di dalam kandungan ibunya. Okay. Yang ini adalah fetus. So, fetus akan berada di dalam uterus. Okay. Lihat raja ni lapisan paling luar ialah dinding uterus. So, dinding uterus ni terdiri daripada dinding yang berotot. Okay. Dan merupakan tempat embrio menempel dan berkembang. Okay. So, selepas dinding uterus, lihat lapisan kedua yang berwarna kuning ni. Yang ini merupakan plasenta. Plasenta ni terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Plasenta ni penting sebab plasenta merupakan tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Maksudnya, fetus akan terima nutrien, makanan, oksigen daripada ibu dan juga membebaskan karbon dioksida dan bahan kumuh. Okay, semua ni melalui plasenta. Itu tempat pertukarannya. Okay. So, bagaimana plasenta ni nak sampaikan makanan oksigen kepada fetus? So, proses ni berlaku dengan adanya tali pusat. Ada satu tali pusat. So, tali pusat merupakan tube yang menghubungkan plasenta dengan fetus. Dan dalam tube ini terdapat salur darah untuk mengangkut darah kepada dan juga daripada fetus. Okay. So, yang pertama tadi, yang paling luar, dinding uterus. Kedua, plasenta. Okey, ada lagi satu bahagian yang paling dalam ialah emion. Okey, emion ni merupakan membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalia. So, bendalia ni dikenali sebagai bendalia emion. Dan fungsinya sangat penting sebab bendalia emion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Okey, dan tahukah anda terdapat satu ujian yang dinamakan ujian emion synthesis. So, ujian ni boleh dijalankan dengan mengeluarkan sejumlah kecil cecair emion dan diuji. So, tujuan ujian ni dijalankan ialah untuk mengesan beberapa kecacatan kelahiran. Okey, seperti sindrom Down dan pengecutan otot. Okey, ini adalah gambar seorang bayi sindrom Down. Okey, jadi kita dah di penghujung video ni. Jadi satu soalan iaitu jika berlaku penempelan embrio pada dinding uterus, adakah haid akan berlaku? Cuba anda fikirkan. So jawapannya ialah tidak. So bila berlaku penempelan embrio, maka haid tidak akan berlaku. So sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jika video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan like, share kepada rakan dan subscribe channel cikgu. So terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.